محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله ورسوله المؤمنين اللهم غنينا بحلال حرام بسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك ببركة شريفة أن تهمنا dunia amin rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian menjelang maghrib. Kita sambung terus surah Yunus, tafsir, membaca tafsir Al-Quran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah sebelum kita teruskan, kita share dulu dengan sahabat-sahabat. InsyaAllah mohon kita share. Mohon sahabat-sahabat share, InsyaAllah sama-sama kita baca tafsir Tuan Guru Nik Abdul Aziz sambil menunggu maghrib. Hari ini 23 Rejab, insyaAllah. Mudah-mudahan panjang umur biar kita dapat sampai ke bulan Ramadan 30 hari kita dapat harungi, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masih lagi dalam surah Yunus ayat nombor 2 kata salah saya.
Masih tak habis lagi tafsiran Tuan Guru. Bukan nak tafsir, kita baca sama-sama untuk kita renung yang ditafsirkan oleh Tuan Guru, insya-Allah. Tafsir ayat kedua iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an azri an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Terjemahan dia, tidaklah patut adanya pada manusia yang ingkar itu perasaan hairan, disebabkan kami telah wahyukan kepada seorang lelaki dari jenis mereka, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berfirman kepadanya, berilah amaran kepada umat manusia, yakni yang ingkar kepada dengan balasan azab, dan sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang beriman bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka, disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Setelah Nabi Muhammad memberi amaran dan menyampaikan berita yang menggembirakan tersebut, berkatalah orang-orang kafir yang merasa hairan itu, sebenarnya Al-Quran ini ialah sihir yang terang nyata. Surah Yunus ayat nombor 2. Tu menunjukkan penceritaan bab berita gembira kepada orang mukmin, orang yang ikut Allah Ta'ala, ikut Rasulullah SAW, dan berita amaran kepada manusia yang ingkar dan akan dibalas dengan azab sepedih-pedihnya azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang ingkar kepada Rasulullah, ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malah dia menuduh bila Nabi memberi amaran tersebut dan sampaikan berita tersebut, tapi dia menuduh orang kafir, menuduh sebenarnya Quran itu sihir yang nyata. Itu perangai orang kafir, ya. Teruskan dengan muka surat 27, ya. Dalam hadis ini 26, ya. Dalam hadis ini Nabi bersabda supaya berkahwinlah dengan orang perempuan bermakna kahwin 2, 3, 4. Lagi ramai isteri, lagi terjamin mendatangkan harta. Cara mana mendatangkan harta? Orang lelaki gunalah tulang 4 kerat. Gunalah segala sendi yang ada padanya untuk mencari rezeki. Dan insya-Allah Tuhan akan memberi rezeki. Kadang-kadang timbul masalah dalam rumah tangga kerana suasana dan keadaan kefahaman yang telah terpaku di dalam kepala sejak berpuluh tahun bahawa susah terpaku, susah mendapat rezeki kalau beristeri ramai. Itu fenomena yang berlaku di depan mata. Seumpama ombak, berdegum, berdegil, kata Tok Guru. Maksudnya menghempas. Seumpama ombak menghempas di pantai, di permukaan bumi, di permukaan air. Tu cerita Tok Guru bila bab kahwin 1, 2, 3, 4, bab poligami lah. Tetapi di dalam dasar air tenang, tidak ada apa-apa. Maksudnya kita ni jangan tak berusaha, jangan tak ada bab menggunakan tulang 4, ya, sendi, ya, yang dikurniakan Allah Ta'ala untuk mencari rezeki. Gunalah tulang 4 kerat. Rezeki Allah yang beri. Sesudah berkahwin, beranak pula. Sesudah kahwin, beranak pula, ya. Akhirnya tanggungjawab ibu bapa memelihara anak-anak. Apabila anak-anak mereka sudah besar dan bekerja, wajib bagi anak-anak memelihara ibu bapa sekiranya keduanya ibu bapanya miskin. Maka dengan sendiri terubatlah kemiskinan orang perempuan yang tidak ada harta
oleh suaminya dan ibu bapa yang tua dan miskin, kerana dibiayai dan ditanggung sara hidupnya oleh anak-anak. Kalau anak-anak miskin juga tidak terdaya terpelihara, dua orang tidak terdaya memelihara dua ibu bapanya, maka tanggungjawab terletak atas keluarga, atas bapa saudara, atas emak saudara atau sepupu yang ada duit, wajib menanggung. Terubatlah kemiskinan orang ini. Kalau puak-puak ini tidak terdaya juga, maka ketika itu naik ke atas tanggungjawab jiran. Itu dia tak boleh kata membasmi kemiskinan, ya. Ini kemiskinan yang akan dikurangkan atau dibantu. Terubatlah kemiskinan orang ini. Kalau puak-puak ini tidak terdaya, maka ketika itu naiklah tanggungjawab pada bab jiran. Ini Tok Guru menceritakan hal, ya, tajuk yang menceritakan bab membasmi kemiskinan. Ini yang laisal mu'minu man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un. Bukan orang mukmin mereka yang tidur malam dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya dalam keadaan kelaparan. Artinya semua peringkat bermula daripada anak, bapa, suami, jiran, semua tanggungjawab mengubati kemiskinan. Jadi dengan cara itu orang miskin akan terubat kemiskinannya kerana mempunyai 40 buah rumah jiran-jiran sekeliling. Takkanlah InsyaAllah takkanlah dalam seramai itu ada seorang jiran yang kaya yang boleh memberi makan kepada orang ini, ya, yang boleh memberi makan kepada orang tersebut yang miskin. Kalau jiran tidak terdaya juga, barulah naik ke Baitul Mal, barulah sampai ke peringkat kerajaan. Sekalipun kerajaan tidak kaya juga, tetapi yang pentingnya kemiskinan dapat diatasi walaupun tidak dapat dibasmi. Apabila sebuah negeri hendak memerintah, ya, apabila sebuah negeri hendak memerintah dengan nama Islam, tidak payah kalut masalah berat, ya, kerat tangan pencuri, tidak payah gaduh sebat belakang atau bersalah. Tetapi sampaikan kefahaman begini kerana itu satu daripada program kerajaan Islam. Ya, insya-Allah. Baik. Okey. Timbul juga di kemarin, kata Tok Guru, di Dewan mengenai hukum hudud. Ini cerita Tok Guru. Seorang wakil rakyat melompat keluar Parti Semangat 46 masa itu, bertanya, sungguhkah kerajaan Kelantan hendak melaksanakan hukum hudud atau ia hanya bahan politik? Tok Guru jawab, ambo kata sungguh melaksanakan hudud hukumnya wajib. Sama wajibnya dengan menegakkan sembahyang. Masalahnya bila kita boleh buat benda ini? Ambo jawab, kata Tok Guru, ambo ketua parti politik, bukan ketua gerila. Kalau ambo ketua gerila, ambo beli dah skat, itu roket Iraq, yang Iraq tidak habis kirim ke Tel Aviv dan ke Riyadh untuk bidas Kuala Lumpur. Sebagai ketua gerila dia boleh buat macam ini, tetapi sebagai ketua parti politik dia kena ikut line politik. Dia kena buat kertas, dia kena buat seminar, dia kena bahas, dia kena tanya orang besar di Kuala Lumpur, wahai orang Kuala Lumpur, bolehkah tidak aku buat hudud di Kelantan? Kerana kalau aku buat tidak kena dengan kamu, kamu akan
tangkap aku. Kamu ISA aku. Bagaimana aku hendak buat supaya kamu tidak igak aku, tidak tangkap aku, tidak payah ISA aku. Kalau boleh buat, kami buat segera. Kalau tidak boleh buat hari ini, buat esok, lusa, tahun depan. Ini cara orang politik. Ni Tok Guru terangkan. Ada orang pertikaikan, kenapa tak terus lakukan hukum hudud? Kena lalui proses-proses yang tertentu. Tidak terus untuk apa? Untuk melakukan. Pasal apa? Bergantung dengan kerajaan pusat. Mesti minta izin dulu. Ini cara lain orang politik. Ada proses-prosesnya. Dalam masalah memburuk-burukkan hudud, Tok Guru kata, hamba sebut juga kemarin bahawa sebenarnya lebih ganas hukuman terhadap pengedar dadah kalau hendak dibandingkan dengan hukuman hudud. Hukum bunuh kerana membawa dadah adalah mandatori. Maknanya tidak boleh didenda atau dipenjara. Yang bolehnya gantung sampai mati. Dalam hukum hudud, adakah si pembunuh mesti dibunuh balik? Dalam hukum hudud, adakah si pembunuh mesti dibunuh balik? Tidak. Ia tidak mandatori kerana dia boleh minta maaf dengan waris orang yang dibunuh. Jika warisnya memaafkan sungguh-sungguh, maka terhapuslah hukum bunuh dengan gantian bayar diat ataupun denda. Itu dalam hukum hudud. Tidak terus keputusan balas balik dengan hukum bunuh. Dalam hudud tak ada. Dalam hukum civil, hukum bunuh terus. Maksudnya hukum bunuh tu terus dijalankan. Tak ada bab maaf. Tapi dalam hukum hudud boleh dibagi peluang kepada si pembunuh untuk memohon maaf. Hebatnya hukum Islam. Kalau yang keluarga mangsa tersebut memaafkan, alhamdulillah, dilepaskan. Maaf yang sungguh-sungguh. Dilepaskan pada hukum bunuh. Hukum balas balik. Tu hukum hudud. Nampak dia punya kelebihan dia. Contoh yang dibagi oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Mana ringan di antara hukum hudud yang ada kelonggaran dengan hukuman pengedar dadah yang langsung tidak ada kelonggaran? Kenapa kamu tidak buat bising dengan hukuman dadah tetapi kamu buat bising dengan hukum hudud? Boleh jadi kamu tidak mahu terima Islam atau boleh jadi kamu mengaji ataupun belajar dengan tok guru kafir. Ini bendanya. Dengan sebab kamu sendiri mencuri, maka kamu buat bising kerana kamu bimbang tangan kamu dikerat. Tidak ada orang yang benci kepada hukum hudud selain daripada pencuri, penzina, peminum arak. Itu yang mereka takut. Maksudnya mereka pernah lakukan bimbang dia akan dihukum. Tu yang bising. Wa qalu in haza illa sihrum mubin. Sadaqallahul azim. Serta mereka berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Surah As-Saffat ayat 15. Tuhan sebut jawapan yang pernah diberikan oleh penentang-penentang Nabi yang dipanggil kafir. Inna haza lasakhirum mubin. Sesungguhnya orang ini, yakni orang-orang Islam, adalah seperti tukang-tukang sihir. Oleh kerana kehabisan modal mereka inilah, maka inilah jawapan orang-orang kafir setiap hari di kedai kopi. Kenapa? Ucapan Muhammad benar-benar mengkagumkan. Segala program yang ditonjolkan benar-benar menarik perhatian. Sampai tidak sabar kita dibuatnya kecuali kita turut dia sebagaimana orang kena sihir. Apatah lagi
apabila mendengar sendiri ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok sendiri tingkah laku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul macam kena sihir atau buatan orang, dan jampi mentera menyebabkan mangsa gelisah dan kelam kabut. Orang yang demikian kini kita kena cop ataupun kena tanda Muhammad ini sebagai tukang sihir. Soalannya, kalau Muhammad ini seorang tukang sihir, sungguh kenapa Muhammad tidak sihir kamu sendiri supaya kamu jadi mukmin? Supaya apabila mengena minyak mati dibunuh ataupun minyak pengasih, kamu terus terpesona. Jadi mengapa Muhammad SAW tidak sihir kamu yang kuat melawan dia? Mengapa kamu tidak terkena sihir sedangkan orang lain terkena sihir walaupun kamu sama-sama mendengar syarahan Muhammad semalam? Kalau Muhammad tukang sihir, sudah tentu kamu dan kami turut dia belaka. Bagaimana kamu hendak jawab hujah kami? Fama huwa jawabukum fahuwa jawabuna. Jawablah soalan kami dulu, dan apabila kamu tidak boleh jawab soalan kami, ini bererti tuduhan kamu palsu. Ini cerita Rasulullah yang dituduh ahli sihir. Kononnya orang yang beriman tu semua disihir oleh orang yang Nabi. Macam sekarang pun dikatakan sihir juga. Kalau betul-betul sihir, kata Tok Guru, kenapa yang tak beriman tu tak kena sihir pula? Ditanya yang menyoal tu, kenapa kamu tak disihir pula? Kalau betul Nabi Muhammad nak sihir, disihir semua. Contoh, pasal apa? Tak ada modal lah. Tak ada modal untuk menjawab apa yang ditunjukkan dalam ayat Al-Quran. Tak tahu nak menjawab. Balik pada kitab tadi. Kalau benarlah Muhammad SAW sihir, pernahkah tukang-tukang sihir lain mencipta satu nasihat yang begitu sekali baik sebagaimana Al-Quran? Al-Quran yang keluar daripada Nabi Muhammad SAW mengandungi nasihat yang sampai hari ini orang boleh menerima kebaikannya. Al-Quran mencipta undang-undang hidup rohani dan jasmani yang begitu sekali unggul, yang sampai hari ini orang tidak boleh mencabar. Cuba tunjuk buku tukang sihir yang setaraf dengan Al-Quran. Sampailah ini tidak ada. Macam mana kamu tuduh Muhammad tukang sihir, sedangkan beliau tidak serupa sedikit pun dengan orang tukang sihir lain. Tukang sihir dunia, mulutnya berjebuk, meleleh aliuh, badannya busuk, tetapi Nabi Muhammad orangnya bersih, tutur katanya tertib, jernih, tingkah lakunya, fi'ilnya, perangainya baik. Semua orang tahu kebaikannya. Mana ada tukang sihir di muka dunia seperti itu? Bertanya, tak ada rupa baik betul. Tukang sihir ni memang muka-muka buruk, selikih dan macam-macam perangai. Pasal apa? Bab sihir yang buruk. Umumnya tukang sihir merupakan pembolot harta. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak baginda di Mekah, waktu dihalau sehingga menjadi Perdana Menteri di Madinah, pun tidak membolot harta. Dia tidak mementingkan rumah. Dia tidak mementingkan makan minum. Mana ada tukang sihir yang lain berkeadaan seperti itu? Wahai manusia semua, tolong guna akal fikiran sedikit, supaya tuan-tuan semua tahu membezakan antara orang yang menerima wahyu dari langit dan tukang-tukang sihir. Diceritakan beza Nabi dengan tukang sihir. Jauh sangat bezanya. Walaupun Nabi Muhammad SAW boleh beritahu perkara ini melalui ceramah, melalui usrah, tetapi yang membuka pintu hati manusia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa perkara ini adalah masalah hidayah, sebagaimana firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, yakni Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berkuasa memberi hidayah, petunjuk kepada setiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam. Tetapi Allah jugalah yang berkuasa memberi hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang peraturan Allah Subhanahu. Surah Al-Qasas ayat 56. Ini nak beritahu yang buka hati, yang buka hidayah, yang beri petunjuk hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak buka pun, Allah takkan buka hidayah, walaupun yang menyampaikan tu Rasulullah SAW, tak dibukanya hidayah. Contoh, bapa saudara Nabi Abu Talib sampai mati tak ikut Rasulullah SAW, walaupun dia mengaku kebenaran Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, walau macam mana bijak pun, walau macam mana fasih percakapan kamu sekalipun, anak kunci pintu hati manusia di tangan Allah, bukan di tangan kamu, kata Allah Ta'ala. Kewajipan kamu hanya menyampaikan. Kamu tidak usah fras, kamu tidak usah berduka cita, kamu tidak usah putus asa sama ada orang menerima ataupun tidak. Kenapa? Kunci hati manusia di tangan aku, kata Allah. Sebelum aku membuka pintu hati manusia, aku tengok macam mana orang itu. Orang yang benar-benar berkehendakkan aku, nescaya aku buka selalu, segera pintu hatinya, seperti apa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ni Allah bagi contoh, pintu hati semua terletak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Abu Jahal cakap, hari ini sahabat kamu bersyarah di masjid, apabila bahawa dia naik ke langit malam tadi, tengok syurga, tengok neraka. Abu Bakar bertanya, kamu dengar daripada siapa? Jawab Abu Jahal, aku dengar daripada Muhammad sendiri. Abu Bakar bertanya, kamu dengar sendiri Muhammad kata dia naik ke langit? Jawab Abu Jahal, ya. Lalu Abu Bakar kata, kalau kamu dengar sendiri Muhammad naik ke langit malam tadi, yakni Isra' Mi'raj, aku percayalah. Apa peliknya Muhammad naik ke langit? Tu. Orang yang pertama percaya, Abu Bakar. Nampak? Pasal apa? Benda yang datang daripada mulut Rasulullah SAW. Cuma Abu Jahal dia tak nak menerimanya. Pasal apa? Jahilnya Abu Bakar. Abu Lahab, Abu Jahal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsal lazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwal sami'ul basir. Sadaqallahu azim. Surah Al-Isra' ayat nombor 1. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram, Masjid Al-Haram, yakni masjid di Mekah, ke Masjid Al-Aqsa, iaitu di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda, yakni kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah jugalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra' ayat 1. Al-Isra' surah nombor 17 ayat nombor 1 menceritakan perjalanan Rasulullah SAW waktu di Isra' Mi'raj. Tuhan berkata, Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang membawa naik hamba-Nya ke langit. Bukan Nabi Muhammad naik sendiri,
naik sendiri ke langit, tetapi Tuhan yang membawa dia. Cuba tangkap anak ikan sepilar atau anak ikan kecil ke dalam sungai, bubuh dalam plastik, bawa ke Kuala Lumpur, kemudian bawa balik semula ke Kota Baru, kemudian lepaskan semula ia ke dalam sungai. Apabila anak sepilar itu jumpa kawan-kawan dia balik, dia cakap, semalam saya ke Kuala Lumpur. Kata anak sepilar lain, engkau mengarut. Jawab anak sepilar yang pergi ke Kuala Lumpur, aku tidak mengarut. Aku ditangkap manusia dan aku dimasukkan ke dalam plastik, lalu dibawa pergi ke Kuala Lumpur dan dibawa balik ke Kota Baru. Sampai pagi tadi dengan bas, kemudian manusia lepas mula aku di dalam sungai ini. Pelik apa? Tu. Kalau anak sepilar boleh pergi ke Kuala Lumpur, apa susahnya Nabi Muhammad SAW naik ke langit? Contoh nak menerangkan proses waktu Isra Mi'raj. Tu nak ceritakan Nabi dibawa naik ke atas oleh malaikat, melalui Masjidil Haram terus ke Masjid Al-Aqsa. Nabi dibawa ke sana untuk lihatkan satu lagi tempat, syurga dan neraka, dan macam-macam lagi proses cerita bab Isra Mi'raj. Di situlah Nabi terasa kecilnya, ingatkan cubaan di dunia ni terlampau hebat. Tapi bila Nabi di atas, bila Nabi sampai di atas waktu Isra Mi'raj, Nabi rasa yang di dunia yang dicuba Allah Ta'ala kepada dia, yang diuji pada Allah Ta'ala pada dia, rupanya sebenarnya kecil amat sangat. Bila disampai di atas, dilihatnya bumi ini sebesar pasir saja, kata ulama. Bumi ini sebesar pasir. Apa akan jadi pada Abu Lahab? Bersama mana pula Abu Lahab, Abu Jahal? Kecilnya bumi ini. Itu yang Nabi diangkat ke atas, nak memperlihatkan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ayat nombor 2. Kita terus, ada masa lagi sikit lagi, ada 15 minit lagi. Kita terus dengan ayat ketiga, tafsir ayat yang ketiga. Sebelum mentafsir ayat berikut, Tuan Guru mengulas kuliah minggu lepas, kuliah sebelum ni. Al-Quran adalah sebuah kitab cukup cerdik. Al-Hakim, kitab yang cerdik. Walaupun sifat cerdik itu ini selalunya digunakan untuk manusia yang bernyawa, tetapi Allah Ta'ala meletakkan sifat cerdik itu ini juga kepada kitab dia sendiri. Tok Guru kata, hamba sebut hari ini apabila kitab ini jenis cerdik, maka dengan sendirinya orang-orang yang belajar kitab cerdik ini pun akan turut menjadi cerdik. Tu. Tidak ada makna, tidak ada erti jika Al-Quran cerdik manakala orang yang belajarnya tidak cerdik. Tidak boleh jadi begitu. Sebab itulah sebagai orang Islam, kita tidak boleh sekali-kali tinggalkan Al-Quran kerana mencari kecerdikan di tempat lain. Kita bodoh kalau mencari kecerdikan dari kitab-kitab yang tidak cerdik. Walaupun seorang itu merasakan dirinya cerdik, tetapi hakikatnya dia dipandang bodoh oleh Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang maha cerdik. Sebab Allah dah turunkan kitab yang cerdik. Apa dia? Al-Quran. Tidak logik orang yang baca kitab yang cerdik, kitab Al-Quran tu, dia tidak jadi bodoh. Tak. Seharusnya, sewajibnya, bila baca Quran, dia faham Quran, dia pun akan turut cerdik. Ni kena renung kita. Bukan kitab lain menjadi cerdik, kitab yang besar ni, kitab agung yang Allah agungkan, yang Allah hadiahkan kita. Itulah kitab yang paling cermat, paling cerdik. Bila kita mengikuti, baca pula kitab ni, kita pun akan turut menjadi cerdik. Yang keduanya, sebagai guru agama, guru Al-Quran, pensyarah agama, pensyarah Al-Quran, pensyarah Islam, tidak habis makhraj
yakni kemuncak kalau kita mengajar agama kepada orang tetapi ajaran kita tidak terkesan di hati. Berjijak kata tu buruk. Bahasa kelama ni, bahasa terkesan ni berjijak. Cerdik atau duduk di hati, bukan duduk di kepala. Bukan duduk di tangan, bukan duduk di tubuh. Cerdik ini sifat hati. Oleh yang demikian, kalau ilmu yang kita ajar tidak berjejak ataupun berbekas di hati murid kita, maka orang tidak akan jadi cerdik. Ini cerita. Ya, cerita bila kita mengajar tiada berbekas, tidak terkesan. Tidak terkesan atas apa yang diajarkan. Mesti ada bekas, ada kesan, barulah hebatnya bab pengajaran. Jangan setelah masuk ke dalam hati, adat kata kita hendaklah bergerak habis kaki tangan supaya serupa dengan apa yang ada di dalam hati. Jangan biarkan orang kata yang datang belajar pulang dalam keadaan serupa saja, tidak erti apa-apa. Jika demikian, kita telah cuai dalam masalah pengajaran. Kita ni bila nak mengajar, nak share ilmu, pastikan kita bagi bekas, bagi bahasa pedas, kata zaman sekarang ni, pedas, terasa hati dia. Ustaz ni mengata aku, bukan dia marah ustaz tu, pasal dia terkesan, terasa apa yang dibacakan dalam kitab ni, kita terasa. Macam contoh semalam kita baca Quran, kita tak terasa. Kita tak terasa Quran, keberadaan kita tu. Kita punya keberadaan kat situ. Tertutup. Tertutup pasal apa? Tak sentuh langsung hati. Ni kena-kena kita. Saya ingatkan balik semalam. Bila dibacakan ayat Quran, tak terasa. Ni dipesan ulama tiga tempat nak disemak. Yang pertama, semak hati kita waktu dibaca Al-Quran. Semak hati kita di 3 tempat. Waktu dibacakan ayat Quran tu, di mana hati kita? Terasa atau tidak? Dengar baca, dengar sedap. Tapi takkan untuk telinga saja. Untuk halwa telinga, kata orang lama. Untuk kesedapan telinga, sedap. Sudais baca sedap, Masyari baca sedap. Apa lagi? Al-Qusairi baca sedap. Tapi kesan dia tu ke mana? Sampai hafal, tapi kesan tu macam mana? Kena tengoklah dengan tadabbur dia, kesan dalam hati, masuk dalam hati ke tidak. Tu kalau tidak, serupa, dia tak ada reti apa-apa, kata tu guru. Jika demikian, kita telah cuai dalam masalah pengajaran. Bila gunakan ayat Quran, mesti ada kesan yang hebat kepada hati kita. Yang ketiganya, Tuhan sebut satu isu yang berlaku di zaman dahulu, di mana masyarakat tidak menerima Al-Quran yang diturunkan Allah melalui perantaraan manusia kepada Allah Ta'ala. Ini satu zat yang berbeza dengan manusia. Boleh atau tidak Allah Ta'ala bersambut kata dengan manusia yang tidak serupa dengan dia. Malah mereka mendakwa bagaimana boleh diterima apabila Muhammad bin Abdullah mengaku bahawa dia Rasul. Walaupun isu ini tidak timbul di kalangan orang Melayu, tetapi berlaku di tempat-tempat lain. Jawabnya, dari segi zahir manusia memanglah tidak serupa dengan Tuhan. Tetapi di dalam tubuh manusia ada satu perkara yang tidak terdapat dalam makhluk-makhluk lain. Benda inilah menjadi perantaraan yang menghubungkan di antara manusia dengan Tuhan, iaitu roh. Allah Ta'ala menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Sujud itu hanya berlaku setelah Tok Adam sendiri dimasukkan ke dalamnya. Dimasukkan roh ke dalamnya, barulah Tok Adam tu sujud.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sadaqallahul azim. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkannya padanya roh dari ciptaan aku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Surah Shad ayat 72. Allah tiupkan roh ke dalam jasad manusia. Apabila roh ditiup masuk ke dalam tubuh Tok Adam, sajidina lahu, maka hendaklah kamu semua sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi roh yang ada di dalam Nabi Adam berjangkit-jangkit sampai kita, dan roh ini tidak terdapat dalam makhluk-makhluk lain. Walaupun langit lebih besar, walaupun bumi lebih luas tempat. Oleh kerana roh ada di dalam tubuh manusia ini, menyebabkan manusia mempunyai kelayakan untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hebatnya kejadian manusia yang Allah buat. Sekarang ini pun kita diajar supaya berdoa terus kepada Tuhan, tidak payah bersambung dengan orang lain, dengan tok wali, dengan tok guru. Tidak mengapa kalau hendak suruh juga tok guru menolong, asalkan jangan kita bergantung dengan dia bulat-bulat atas dasar bahawa dia wali, dia keramat. Islam mengajar umat setiap manusia mempunyai kelayakan untuk berhubung. Maknanya Islam mengajar bahawa setiap manusia mempunyai kelayakan. Setiap manusia mempunyai kelayakan untuk berhubung terus dengan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watal da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Surah Baqarah ayat 186. Habis takat tu kot. Kita sambung malam ni insya-Allah untuk Masjid Baitul Amin di Puchong. Kita sambung selepas Isyak insya-Allah. Mana yang terbaik daripada Allah Taala, yang lemah daripada saya sendiri, jom kita sembahyang maghrib. Dah masuk maghrib. Mudah-mudahan dapat kita bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil amarana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqan wa ilal khairi qaribna wa ani syarrina wa hdi awalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bika bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tahassanna bizil wajabar wa tasamna bi malakut allazi la yamut. Isrif anna al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasughu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa malam ni lepas Isyak dalam pukul 9 kot, insyaAllah. Kuliah daripada Facebook Masjid Baitul Amin Puchong, insyaAllah. Assalamualaikum.